warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khususnya suka untuk saya menceritakan tentang kelebihan umrah. Dan umrah ni dia satu ibadat yang besar. Dan banyak kelebihan yang diceritakan dalam Quran dan juga hadis sallallahu alaihi wasallam. Maka kelebihan yang pertama ialah umrah ni menghapuskan dosa kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Satu ibadah umrah hingga umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidaklah balasannya kecuali syurga. Itu satu kelebihan yang besar, yang paling utama, iaitu menghapuskan dosa kita. Dan ada sebahagian ulama di sini mengatakan hapus dosa di sini ialah dosa yang besar, kerana umrah ini memerlukan pengorbanan yang besar. Sebab itulah dosa di sini bawa maksud menghapuskan dosa-dosa yang besar. Kedua, umrah dan haji juga dikira kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fi sabilillah, antaranya wal hajju wal muhtam. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mengerjakan haji dan umrah, wafdullah, merupakan tetamu Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang kedua. Seterusnya kelebihan yang ketiga ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub kama yanfil kilu khabath al-hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun ila al-jannah. Ikutilah haji dan umrah, maksudnya lakukanlah haji dan umrah kerana ianya menghilangkan kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidaklah pahala bagi haji yang mabrur itu kecuali syurga. Baiklah, kelebihan seterusnya ialah umrah ini menghapuskan kefakiran dan juga menghapuskan dosa. Maknanya umrah ni walaupun dari segi dasarnya, dari segi zahirnya kita tengok menghabiskan duit kita sampai beribu-ribu. Pakej paling murah pun 5,000. Tak kira pakej 22 hari lagi mahal. Tapi walaupun dari segi dasarnya kita tengok, ni bazir duit, bukan bazir duit, maknanya ni menghabiskan duit ni. Tapi Nabi jamin di sini umrah ni yang kita keluarkan duit itu sebanyak 5,000 ke 6,000 ke 7,000 ke, ianya bukannya memiskinkan lagi kita, tapi dia memurahkan lagi rezeki kita. Allah akan ganti balik dengan caranya tersendiri. Tinggal hanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kelebihan umrah ni bukannya membuang duit, tapi insya-Allah menambahkan duit ataupun memurahkan rezeki kita, kerana rezeki ni ia bukannya pada duit semata-mata. Seterusnya, umrah pada bulan Ramadan ini menyamai ibadah haji. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah sesungguhnya mengerjakan umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji bersama dengan aku sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan khusus umrah pada bulan Ramadan, iaitu menyamai haji. Kerana kita tahu kalau siapa yang pernah umrah pada bulan Ramadan, dia akan rasa perihnya kerana orang ramainya. Kalau waktu siang pula dengan panas dan sebagainya, maka kita fahamlah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan umrah pada bulan Ramadan ini menyamai pahala haji. Kemudian ada juga kelebihan-kelebihan lain, kelebihan khusus, contohnya kelebihan tawaf, kelebihan mencukur rambut ketika tahallul. Antara kelebihan tawaf ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang isi Islam atau melambai tangan pada rukun Yamani dan juga Hajar Aswad, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna istislamahuma yahuttul khotaya, sesungguhnya ianya boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Dan antara kelebihan tawaf yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha illa kutibat lahu 'ashru hasanatin wa hutta 'anhu 'ashru sayyi'atin wa rufi'a lahu 'ashru darajatin. Maknanya kaki kita tu yang kita melangkah, kita berjalan setiap kali tawaf 70 singgah itu, Allah Subhanahu wa taala tulis untuk kita 10 kebaikan. Dan juga menghapuskan 10
dosa kita dan juga mengangkat kita 10 darjah. Itu satu kelebihan yang cukup besar ketika kita bertawaf di Baitullah Al-Haram, di Haulul Kaabah, di apa panggil, sekeliling Kaabah. Kemudian ada hadis la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatallahu anhu khati'atan wa kataba lahu biha hasanah. Kemudian hadis yang seterusnya Nabi kata orang yang tawaf ni satu langkah tu menghapuskan dosa, dan satu langkah yang lain memberi pahala kepada kita. Maka itu kelebihan khusus ketika tawaf. Tak sama ada tawaf sunat ke, tawaf haji ke, tawaf umrah ke dan sebagainya. Kemudian ada jugalah kelebihan mencukur rambut ketika tahallul. Maka boleh kita gunting sebahagian pun boleh. Tapi yang afdalnya kita mencukur rambut seluruh kepala kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keampunan dan juga rahmat kepada orang yang mencukur rambutnya. Maka setakat itulah daripada saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.